Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar SPM lanjutan, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT pada pagi ini ataupun pada hari ini kita dapat bersama sekali lagi. Seperti mana yang saya sebut itu ni, kita akan sambung pada apa yang latihan yang telah saya bagi untuk kita tengok kepada jawapan-jawapannya lah. InsyaAllah ada 10 lagi soalan yang telah saya bagi itu hari untuk kita buat jawapan. Jadi tuan-tuan boleh jadikan benda ni sebagai nota lah, tambahan sebagai latihan kita. Baik. Jadi soalan kita yang pertama, yang ke-11 hari itu, si mati meninggalkan isteri, kemudian ibu, kemudian 2 saudara lelaki dua saudara lelaki sebapa, 1 saudara perempuan seibu. So isteri 2 saudara lelaki 2 saudara lelaki sebapa, 1 saudara perempuan seibu. Total 1000 lah, senang. Okey, isteri bahagiannya bila tak ada anak 1/4. Kerana dalam ni tak ada anak, si mati tak ada anak, 1/4. Ibu bila tidak ada anak 1/3, tapi oleh kerana ada saudara, sama ada saudara lelaki atau saudara perempuan, maka ada 2 orang saudara, maka ibu akan mendapat 1/6. Saudara lelaki seibu sebapa, dia akan mengambil asabah, lebihan, dan saudara perempuan seibu kerana seorang dia dapat 1/6. Kerana tidak ada yang menghalang mereka. Di sini kalau tak ada yang menghalang, mereka boleh dapat. So dalam kes ni asal masalah dia 6 dengan 4. So yang bolehnya adalah 12. Pembawahnya 12. 4 kali 3 4 kali 3 12. So 1 kali 3 3/12. Ibu 6 kali 2. So 1 kali 2 campur 2/12. Saudara perempuan seibu juga 2/12. So keseluruhannya adalah 3, 4, 5, 6, 7/12. Maka baki adalah 5/12. Maka 2 saudara lelaki sebapa tu bahagiannya adalah 5/12. So 5/12 bahagi dengan 2 orang. Sama dengan 5/12 kali 1/2, iaitu 5/60. So 12 kali 2, sorry, 24.
So 25/24 untuk anak lelaki ya. Okey, so mereka dapat 5/24 kali 2. So untuk samakan bahagian ni, kita cuma kalikan saja. Asalnya isteri 3/12 kali dengan 2 iaitu 6/12. Ibu 2/12 jadi 4/12. Astaghfirullahalazim. 6/24, 4/24. Okey. Dan saudara perempuan seibu juga 1/6 ni dapat 4/24. Okey. So kalau kita campur ni semua, 6 campur 4, 10. Campur 5 kali 2 orang, 10. 10, 20. Campur 4, 24. 24/24. Maknanya inilah bahagian yang mereka akan dapat ya. 6/24, 4/24, 5/24 kali 2 orang, 4/24. Apa nama ni? Untuk saudara perempuan seibu ya. Okey. Itu soalan yang ke-11. Seterusnya soalan yang ke-12. Okey. Mati meninggalkan bapa, ibu, suami, 3 anak perempuan. Okey. 1 cucu perempuan dari anak lelaki, 1 cucu perempuan daripada cucu perempuan anak lelaki. Okey, itu saja. Okey. So orang ini bapa, kerana ada anak, bapa 1/6, ibu ada anak 1/6 juga, suami ada anak 1/4. Okey. 3 anak perempuan, 1 anak perempuan setengah, 2 anak perempuan dan lebih dapat 2/3. Okey. Oleh kerana ada 3 anak perempuan, maka 1 cucu perempuan tadi terhijab, tidak dapat. Kerana sudah ada anak perempuan. Kalau di sini ada cucu lelaki, maka cucu lelaki ni dia boleh mendapat harta kerana dia tidak dihijab oleh anak perempuan. Dia akan mengambil asabah jika ada lah cucu perempuan, cucu lelaki. Tapi dalam kes ni tak ada cucu lelaki, maka cucu perempuan ni tak dapat kerana terhijab, mahjub. Okey, baik. So 6, 4 dan 3. So sama juga. Bawah dia asal masalah dia boleh kita buat 12. Okey, bapa 6 kali 2 2/12. Ibu 1/6 pun sama, 2/12. Suami 1/4, 4 kali 3. So 1 kali 3, 3/12. 3 anak perempuan, 2/3. 3 kali 4, 12. 4 kali 2, 8. So kalau campur, 2, 4, 7, 15. 15/12. Ini adalah aul. Kita bincang aul. Lebihan. Maka 15/12 kita buat macam mana? Kita besarkan pembawah dia. Jadi bapa akan dapat 2/15, ibu 2/15, suami 3/15, anak perempuan 8/15. Campur 2, 4, 5, 6, 7, 15. 15/15. So itulah jawapannya untuk soalan yang ke-12. Ini soalan berkaitan dengan aul. Baik. Soalan yang ke-13.
Seterusnya yang ke 13. Soalannya, si mati meninggalkan suami, 5 anak lelaki, 3 anak perempuan, dan bapa. Ini soalan senang ni. Ini sangat basic lah. Saya rasa semua orang boleh jawab kot. Setelah kita dah belajar panjang benda ni, saya rasa ramai dah boleh jawab ni soalan ni. Okey, so suami berapa bahagiannya? Suami akan dapat 1/4 kerana ada anak. Si mati ada anak, anak isteri dia ada anak. 5 anak lelaki dan 3 anak perempuan, mereka akan ambil asabah. Okey, asabah bil ghair, okey. Dan bapa, kerana ada anak, bapa akan dapat 1/6. Okey, so dalam kes ni akan datang mungkin minggu depan mungkin kita tengok yang melibatkan bilangan harta lah kot, bilangan harta macam nak kira pula kalau ada duit tu, ataupun jumlah harta tu. Okey, so bila asal masalahnya adalah 6, 4, 12 juga sama. Kita boleh pakai 12. 4 kali 3, so 3/12. 6 kali 2, so 2/12. So surahnya adalah 5/12. Bakinya adalah 7/12. Okey, 7/12 ni nak dibahagikan dengan 5 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Ini bahagian dia 7/12. Okey. Macam mana kita nak bagi asabah kepada anak yang ramai ni, lelaki dan perempuan? Okey, seperti mana kita maklumkan dulu, anak lelaki satu orang anak lelaki dinisbahkan kepada 2 orang anak perempuan, Jadi untuk mudah kira, 5 anak lelaki ni bersamaan dengan 5 anak lelaki bersamaan 10 anak perempuan. So untuk campur, jadi kita campur 10 campur 3. 10 campur 3 anak perempuan. So maknanya 7/12 ni, 7/12 bahagi dengan 13. Kerana ni dikira sebagai 13 orang. Okey. So bagi 13 samaan dengan 7/12 kali 1/13. Okey. So bersamaan dengan 13 kali 12 berapa? 12 kali 12 144 campur 12 156. 156. Oh, dah buat tak apa menarik. Tengok. (156) 7/156 untuk satu bahagian daripada anak. Jadi kita jelas kat sini, kalau kita nak tahu, nak mudah. So anak perempuan bahagian dia adalah 7/156 kali 3 orang. Okey. Anak lelaki kali dengan 2, 14/156 kali 5 orang. Okey. So suami asalnya adalah 3/12. So 12 ni kena kali dengan 13. Okey. 12 kali dengan 13. So 3 kali dengan 13. Okey, terima kasih. So 3 kali dengan 13 sama dengan 39/156. Dan berapa 2 kali 13, 26/156.
Sekarang kalau kita campur 7 kali 3 maknanya 21 per 156. Ini 14 kali 5, 5 kali 4, 90. 90 per 156. Ini keseluruhan lah. Untuk kita nak campur balik. So, 39 campur 21, 60 campur. Ni ada salah kira ni. Tersilap. Terlebih ni. Ni kaedah nak kira ni. So, kalau kita campur sini, maknanya 39 campur 21, 5 kali, patutlah. Sini. 70. 5 kali 4, 20, 70. Okey. 39 campur 21, 60. 60 campur 70, 130 campur 26, 156. So 156 per 156. Okey. So betul lah. So sini silap tadi. Maknanya suami 39 per 156. Kalau tanah ke kalau apa, dia akan buat pembahagian macam ni lah. Kalau duit ke. Contohlah duit ada, katalah duit ada senang saya nak bagi senang 1.56 juta. Bagi banyak sikit jumlah kan. So senangnya, okey, 1.56 juta bahagi 156 kali dengan 39. Itu kaedah untuk kira duit dah. Okey. Ini soalan yang ke-13. Okey, baik. Saya boleh soalan seterusnya yang ke-14. Harapnya dah makin hujung ni ramailah yang boleh faham lah. Tapi maklumlah faraid ini bukan mudah. Belajar pula secara online kan. Okey. Apa nak buat, takdir Tuhan. Okey, ibu, 2 saudara perempuan seibu sebapa, 2 saudara perempuan seibu sebapa, dan saudara perempuan seibu. 2 saudara perempuan seibu. Okey. Okey. So dalam kes ni ibu akan mendapat 1/6. Kerana ada 2 saudara perempuan, ada 2 saudara maka ibu dapat 1/6. Walaupun tak ada anak 2 saudara perempuan seibu sebapa, oleh kerana 2 orang, mereka dapat 2/3. Kerana tak ada orang lain lagi Tidak ada orang lain lagi di sini. Yang ada hanya mereka. Kalau ada lelaki, mereka tak dapat 2/3 lah. Tapi oleh kerana tak ada lagi, maka mereka dapat 2/3. Manakala 2 saudara perempuan seibu, mereka oleh kerana lebih daripada seorang dan tidak ada yang menghijab, mereka dapat 1/3 untuk saudara perempuan seibu. Dia sama. Kalau saudara lelaki seibu, katalah 1 saudara lelaki seibu, 1 saudara lelaki seibu, 1 saudara perempuan seibu, pun mereka akan dapat seorang kongsi berdua 1/3 ataupun seorang 1/6. Okey, dalam kes ni 1 orang saudara perempuan seibu, maka 2 orang saudara perempuan seibu, maka dia dapat 1/3. Okey, so masalah dia adalah 6, 3, so 6, boleh 6 6. Okey, ibu 1/6, 6 kali 1. Saudara perempuan 3 kali 2, 2 kali 2, 4. 4/6. 3 kali 2, 2 kali 1, 2. So sama dengan 4, 5, 6, 7, 7/6. Sekali lagi masalah aul maka dia jadi 7/7. Okey. So ibu akan mendapat 1/7. Saudara perempuan dapat 4/7.
dan saudara perempuan seibu 2/7. Okey. So dalam kes ini saudara perempuan seibu mereka 2/7 tu maknanya bahagi 2 orang lah. 4/7 ni bagi 2 orang lah. Kalau kita nak perincikan lagi, mereka akan dapat 1/7 kali 2. Manakala perempuan ni dapat 2/7 kali 2. Okey. So 4, 5, 6, 7. Okey. 7/7. Itu soalan yang ke-14. Dan soalan yang seterusnya, soalan yang ke-15. Si mati meninggalkan 2 anak perempuan, 1 cucu lelaki, 1 cucu lelaki daripada anak lelaki, 2 saudara lelaki seibu sebapa, 2 saudara lelaki seibu sebapa, 1 saudara lelaki seibu, 1 saudara lelaki seibu. Okey. Ini ada perangkap sikit lah. Tapi Alhamdulillah sekali lagi Puan Hajah Nur Aini ni dapat jawab dengan baik. So 2 anak perempuan dia akan dapat 2/3. Okey. Kerana mereka ada 2 orang. Okey. Dan 1 cucu lelaki daripada anak lelaki. Saya nak kena ingat kejap. Apakah mereka ni mendapat asabah ma'al ghair? Sekejap ya. Saya kena cek dulu. Anak perempuan 2. Okey. So dalam kes ni satu cucu lelaki pada anak lelaki ni dia akan mendapat asabah tapi dia tidak melibatkan 2 anak perempuan tadi Baik. So manakala saudara lelaki seibu sebapa dan saudara lelaki seibu ni tadi, kalau kita ingat dalam gambar rajah yang kita pernah buat dulu, bila golongan saudara ni dia ada yang menghijab dia. Antara yang menghijab dia siapa? Bapa, anak lelaki, cucu lelaki ke bawah ada kaul yang kata datuk termasuk, tapi ada kaul yang kata datuk tidak menghijab saudara Okey. Tapi yang 3 ni 1, 2, 3 ke bawah ni, ini confirm. So dalam kes ni dia ada 1 cucu lelaki daripada anak lelaki, maka dia telah menghijab semua saudara Baik. Okey.
So, saudara ni dua-dua tak dapat. So, bila anak perempuan dapat 2/3, bila bakinya satu saja, senanglah. So, bakinya adalah 1/3. Okey. So, cucu lelaki dapat 1/3. Okey. Ini soalan yang ke-15. Seterusnya soalan minggu yang hari tu ni, 2 minggu lepas. Kita buat soalan yang ke-16. Soalan-soalan ni mudah juga. Satu cucu lelaki. Makna cucu lelaki daripada anak lelaki je ni. Satu anak perempuan. Sepatutnya saya kena bagi tahu cucu lelaki daripada anak lelaki. Okey. Anak perempuan, kemudian dua saudara perempuan. Dua saudara perempuan seibu sebapa. Okey. So sekali lagi benda yang sama berlaku. Okey. So cucu lelaki ambil asabah. Cuma dalam ni kes ni anak perempuan ambil separuh kerana seorang saudara perempuan tak dapat kerana ada cucu lelaki daripada anak lelaki. So dalam kes ni bezanya cucu lelaki ni akan dapat separuh. Tadi dia dapat 1/3, kes lain. Ini dia dapat 1/2 kerana dia mengambil lebihan daripada anak perempuan separuh. Okey. Ke-16. Seterusnya soalan yang ke-17. Si mati meninggalkan 3 anak perempuan. Satu saudara lelaki sebapa. 2 saudara perempuan seibu sebapa. Dan 1 cucu lelaki daripada anak lelaki. Ni sebab hari tu saya tak buang ni. Kita apa saya kira ni dulu, nanti kita buang yang ni. Okey. 3 anak perempuan, 2/3 kerana lebih daripada seorang. Cucu lelaki asabah. Saudara perempuan tak dapat kerana ada cucu lelaki. So sama jugalah 1/3. Sekarang saya buang ni. Okey. Untuk kes ni saya buang cucu lelaki ni. Okey, kita buang. Kita buat perkiraan lain. So 3 anak perempuan dia akan dapat 2/3. Satu saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki sebapa akan mengambil asabah kerana dia satu saja pada jalur dia. 2 saudara perempuan seibu sebapa dia akan dapat 1/. Oh, ada saudara perempuan, sorry. Saudara perempuan seibu sebapa. Okey. Saudara lelaki sebapa dan saudara perempuan seibu sebapa. Okey. So mereka, saya silap tadi, saya ingatkan ini seibu tadi. Okey. Sebapa mereka akan mengambil asabah. Asabah ma'al ghair. Okey. Jadi saya confirmkan. Anak perempuan.
Okey. So dalam kes ni saudara lelaki sebapa ni dia terhijab, mahjub. Okey. Dan saudara perempuan seibu sebapa dapat 1/3. Okey. Bahagian mereka adalah 1/3. So saudara lelaki tak dapat sebab dia sebapa. Dia dihijab oleh saudara perempuan seibu sebapa. So 2/3 dan 1/3 ya. Ini soalan ni tak ada dalam tu, tapi saya buang cucu lelaki tadi untuk jawab yang ini. Okey? Saya pun kadang-kadang terlupa juga sikit-sikit. Nak kena check juga, takut tersalah ya. Okey, baik. Seterusnya, soalan yang ke-18. 2 isteri, 8 anak lelaki, 2 anak perempuan, bapa, ibu, 2 saudara lelaki seibu sebapa, 1 saudara perempuan seibu sebapa. Okey? So dalam kes ni, isteri 1/8 kerana ada anak. Anak perempuan dan anak lelaki asabah. Bapa 1/6 kerana ada anak. Ibu 1/6 kerana ada anak. Dan mereka ni tak dapat kerana yang pertama yang menghijab mereka adalah anak lelaki dan ataupun bapa. Keduanya telah menghijab mereka. Okey? So asal masalahnya adalah 8 dengan 6, 24. Okey. 8 kali 3, so isteri 3/24. Bapa 4/24, ibu 4/24. Maka bakinya 8, 11/24. Maka baki adalah 13/24. Okey, so seperti mana yang kita kira tadi, anak lelaki dikira 2 anak perempuan, so 8 kali 2 16 campur 2 14. So 13/24 bahagi dengan 14 16 8 kali 2 16 18. Okey. 8 kali 2 anak lelaki ada 8 orang, 2 16 campur 2 anak perempuan. So 18 bahagi 18 sama dengan 13/24 kali 1/18 ya. So 24 kali dengan 18 berapa? 192 ya. 192. Kalau salah nanti kita betulkan balik. So 13/192 untuk satu bahagian bagi anak So anak perempuan sama dengan 13/192 kali 2 orang. Anak lelaki 26/192 kali 8 orang. Isteri 3/24 tadi, 24 untuk dapat 192 kali 18. 18 kali 3, 54. 54/192. Bapa tadi 4. 4 kali 18, 72. 72/192. Sorry, 24 kali berapa? Saya patutlah dah silap. Bukan 192. 24 kali 18 sama dengan 80 tolak 48.
432. 432. Betul Kena guna kalkulator jugalah. Takut salah. Okey, betul. 432. Okey, kali pertama salah. Minta maaf. 432. 432. 432. 72 per 432. Okey. So kalau kita campur balik semua, so 54 ni kalau dua orang isteri bagi 2 lah. So orang 27. Okey. So 54 campur dengan 26 per 432 kali dengan 8. 13 ni kali 2. So 26 kali 8 sama dengan 208. Sini 54. 13 kali 2, 26. 72. 72. So kita campur sekarang. 4 campur 8, 12. 18, 20, 22. 5, 6, 7, 8, 9, 16, 23. 2 campur 2, 4, 432. Okey? So 432. So isteri 54 per 432 bagi 2. Anak lelaki 26 per 432 kali 8 orang. Anak perempuan 13 per 432 kali 2 orang. Bapa 72 per 432. Ibu 72 per 432. Kadang-kadang confuse ni kat sini lah. Macam mana kita nak dapat 432 ni sebab bila dia ada asabah, kita mesti besarkan jumlah dia untuk kita dapat. Kemudian kita besarkan balik jumlah yang kita dah dapat pada yang asal ni untuk kita dapatkan jawapan dia lah. Okey. Soalan yang ke-19. Satu isteri, ada 2 orang. 2 anak perempuan. Bapa, ibu. 2 saudara lelaki. 1 bapa, 1 saudara perempuan, 1 bapa. Okey. Ini pun sama juga, mahjub sebab apa? Sebab ada bapa. Walaupun tak ada anak lelaki. Ni anak lelaki tak ada tapi anak perempuan ada bapa. So isteri 1/8, anak 2 anak perempuan 2/3, bapa bapa 1/6 dan asabah tak ada anak lelaki, ibu 1/6. Okey. Okey. So dalam kes ni asal masalahnya adalah 8 dan 24 juga. 8 kali 3, isteri 3/24. Anak perempuan 3 kali 8, 8 kali 2, 16. 2 anak perempuan Bapa 1/6, 6 kali 4. So 4/24. Kemudian ibu pun sama 4/24. So campur 3 campur 16, 19, 23, 27 per 24. Sekali lagi masalah aul. Maknanya sama dengan 27 per 27. So isteri akan dapat 3/27. Anak perempuan 8/27.
27 kali 2 orang. Bapa 4 per 27. Ibu 4 per 27. Okey. 3 campur 16. 19 campur 4, 23 campur 4, 27. Okey. Dan terakhir. Soalan terakhir pada hari ini. Soalan yang ke-20. Suami, saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu. Ya, betul. Satu. Suami satu lah. Okey. So, suami kerana tidak ada anak, 1/2. Saudara lelaki seibu sebapa akan mengambil asabah. Okey. Saudara perempuan seibu 1/6. Okey, kerana dia seorang Okey, so dalam kes ni kiraan dia bawah dia adalah 6. 2 kali 3 3/6. 1/6 1/6 sama dengan 4/6. So baki 2/6. Okey. So ini mudah kira lah. Sebab dia seorang je. So suami 3/6. Saudara lelaki seibu sebapa 2/6. Saudara perempuan seibu 1/6. So sama dengan 6/6. Okey. So inilah 3/6, 2/6 dan 1/6. Okey. Alhamdulillah, selesai dah kita buat latihan. Saya harap tuan-tuan dan puan buatlah terus latihan demi latihan, kerana faraid ni dia memang kena macam tu. Kadang hatta tengok saya sendiri pun kadang-kadang banyak-banyak buat tu, ada juga yang kita tak ingat, terlupa, perlu rujuk. Tapi tak apa, teruskan buat latihan demi latihan supaya kita lebih cekap lah. InsyaAllah pertemuan kita yang terakhir nanti, saya akan buat ulang kaji lah pada perkara yang telah kita belajar selama tempoh 11 minggu kelas hukum-hukum berkaitan dengan warisan dan faraid. InsyaAllah minggu terakhir tu sebagai saya membuat ulang kaji dan mungkin sedikit latihan lah. Harapnya tuan-tuan boleh hantarlah latihan yang telah saya buat tu. Saya dah buat correction tu. Kalau boleh hantar pun bagus juga. Saya boleh, siapa yang hantar, saya akan bagi markah. Oleh kerana Puan Nora ini hantar lebih awal, saya akan bagi markah lebih sikit lah. Untuk markah akhir nanti. Okey, so kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang, insyaAllah. Saya mohon maaf, salah silap, kasar bahasa dan sebagainya. Aku lakukan lihaza. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.